Nabi Musa balik. Ayat Nabi Musa balik dan marah Nabi Harun, yang tu ke depan nanti kemudian ada dalam Al-A'raf. Saya nak habiskan dulu bab patung ni, bab Samiri ini. Baik. Bila Nabi Musa sudah selesai dengan abang dia Nabi Harun, dan ayat tu nanti kita baca ke depan, maka saya nak tarik pula dua lagi ayat dalam surah yang sama, Taha. Mula ayat 95. Qala fama khatabuka ya Samiri? Qala basurtu bima lam yabsuru bih faqabadtu qabdatan min athari rasul fanabathtuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Dua ayat. Saya tarik yang tu dulu, nanti cerita dia dengan abang dia Nabi Harun itu ke depan dalam Al-A'raf. Oleh kerana ayat 148 cerita tentang Samiri, maka saya ambil kisah tu dulu. Saya baca tadi ayat 88, kemudian saya baca ayat 95 dan 96 daripada Taha. Allah berfirman, Qala fama khatabuka ya Samiri? Qala, Nabi Musa telah berkata, fama khatabuka ya Samiri? Bahasa kita, hang ni pasal apa ni? Hang ni awak ni, bahasa kita. Ada kalimah khutbah. Dia kata khutbah. Qala fama khatabuka ya Samir. Kalau Nabi Ibrahim dalam Az-Zariyat, qala fama khatabukum ayyuhal mursal. Nabi Ibrahim dan 3 orang malaikat, 3 malaikat yang datang ke rumahnya. Yang ni kena baca Az-Zariyat. Cuma saya nak ambil poin khutbah, makna hal, keadaan, penyampaian, begitu. Baik. Kata Nabi Musa, qala fama khatabuka ya Samiri? Itu saya kata tadi, Allah tidak menyebut Musa Samiri. Allah hanya menyebut Samiri. Hang ni pasal apa ni Samiri? Tafsir menyebut Musa Samiri. So kita peganglah Musa Samiri. Nabi Musa tanya, hang ni apa hal? Apa hal hang menyesatkan Bani Israel? Pi jampi sana, jampi sini. Apa hang buat apa ni? Marah Nabi Musa. So dia jawab, qad basurtu bima lam yabsuru bih faqabattu qabdatan min athari rasul fanabathtuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Ayat 96. Dia kata beginilah, aku tahu, aku melihat, aku nampak benda yang mereka tak tahu. Dia start yang tu. Dia nak tunjuk kata dia terror lah. Dia nak tunjuk kata dia hebat lah, si Musa Samiri. Dia kata basurtu bima lam yabsuru bih. Ada kalimah basar, makna melihat. Aku nampak apa yang mereka tidak nampak. Apa dia? Dia apa? Luweh dekat Nabi Musa. Dia kata, faqabattu qabdatan min athari rasul fanabadtuha. Di mana aku telah mengambil faqabattu qabdah min athari rasul. Apa nak kata qabdah? Qabdah ni makna segenggam. Genggam, segenggam. Arab kata qabdah. Aku ambil satu genggaman min athari rasul. Tengok ya bahasa Arab. Min harfun jar, min makna daripada.
athari. Athar makna bekas, peninggalan. Lalu kita dengar kalimah athar sahabat, kan? Lalu kita dengar kalimah athar sahabat. Athar makna bekas, peninggalan, tinggalan. Baik, aku ambil qabdah, satu genggam, min atharir rasul. Apa makna rasul? Disebut dengan mufrad. Kalau jamak rusul, jamak dia panggil jamak taksir. Jamak ada macam-macam jenis, belajarlah bahasa Arab. Jamak taksir dia panggil, jamak yang tidak lengkap. Di sudut bahasa Arab dia tak lengkap, tapi dia jamak. Seperti rusul, maknanya rasul. Seperti kutub, maknanya kitab. Dia jamak dah, jamak, tapi jamak taksir, tidak lengkap, tidak sempurna. Dia yang sempurna seperti muslimin, muslimat, begitu. Khalidun, dia ada waw, ada nun, ada ya, ada nun, maka dia jadi muzakkar salim, maka dia jadi lengkap jamak dia. Adapun rusul jamak taksir. Baik, balik pada ayat 96 surah Taha. Kata Musa Samiri, min atharir rasul. Aku ambil apa? Satu genggaman, satu tapak genggaman tanah daripada bekas, min athar. Athar makna bekas, rasul. Rasul apa? Rasul makna utusan. Utusan. Maka dalam ayat tu makna dia malaikah, malakunah mufrad. Maka buka tafsir, ditafsir dengan Jibril. Itu ayat dia. Itu ayat dia. Makna rasul, makna mufrad, seorang, satu. Rasulullah, satu. Kalau ramai, rasul. So, min atharir rasul, makna mufrad, satu. Rasul makna utusan. Utusan boleh dinamakan juga kepada malaikat, sebab malaikat tu utusan Allah. Contoh, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard wa ja'ilil malaikati rusulan. Tu dia ayat nombor 1 surah Fatir. Itu lagi senang faham. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahillazi alhamdulillahi fatiras samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian menjadikan malaikat itu rusulan. Alhamdulillahi fatiras samawati wal ard wa ja'ilil malaikati rusulan. Saya nak bagi faham, malaikat dipanggil dengan rasul atau rusulan dengan makna utusan. Sebab itu Rasulullah, utusan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini asas bahasa Arab mudah. Allah sebut ayat 1 Fatir, kami jadikan waja'ilil malaikati rusulan. Kami jadikan malaikat-malaikat itu, oleh kerana dia jamak, ja'ilil malaikat. Malaikah jamak, malaikat-malaikat. Kalau satu, malakun. Kami jadikan malaikat-malaikat itu, maka sudah tentulah, mestilah Allah sebut dengan rusulan. Sebab ar-rusul, ar-rusul jamak dari rasul. Baik, itu makna malaikat. Malaikat dipanggil utusan Allah. Okey. Balik ayat 96 Taha. Kata Musa Samiri, min atharir rasul. Aku ambil qabdah, satu genggaman tanah, satu tapak tangan daripada bekas rasul. Rasul dalam ayat itu ialah Jibril alaihi salam. Di mana mengikut riwayat dia nampak Jibril naik kuda. Ini ayat Quran, bukan main-main, ini ayat Quran. Kata Ibnu Katsir, dia nampak Jibril naik kuda. Dia nampak. Siapa nampak? Musa Samiri. Cuma Ibnu Katsir dan penaksir-penaksir lain
tidak menyebut nampak tu macam mana, tapi dia tahu kuda. Dia tahu kuda dan dia nampak Jibril. Dia sebut Jibril sebab tu Rasul disebut dengan Rasul. Min atharir Rasul. Allah beritahu, ambil daripada bekas utusan Rasul, iaitu malaikat, malakut, iaitu Jibril, malaikat Jibril. Maka dia nampak. Cuma tidak didescribe macam mana. Antara sahabat yang nampak Jibril ialah Ibnu Abbas. Buka dalam hadis yang sahih bagaimana Ibnu Abbas kata, satu hari aku jumpa Nabi dengan ayah aku Abbas. Aku pergi-pergi, aku tengok Nabi tengah menyembah dengan seorang lelaki. Cuma dalam hadis itu tidak disebut bentuk lelaki itu, tapi lelaki manusia. Aku tengok Nabi sembah, lepas itu hilang, disappear, hilang. Lepas itu Nabi tanya aku, nampak tak? Nabi tanya aku, kata Ibnu Abbas, nampak tak? Kata aku, nampak. Cuma Ibnu Abbas tak describe macam mana. Aku nampak. Nabi kata, tu Jibril. Ibnu Abbas nampak, tapi dia tak describe macam mana. Satu lagi hadis, seorang sahabat lalu tepi rumah Nabi. Tiba-tiba tengok Nabi tengah menyembah dengan sahabat namanya Dilyah Al-Kalbi. Sahabat nama Dilyah. Tengok, oh tak apalah, Dilyah dia pun pergi. Dia keluar Masjid Nabawi, dia tengok Dilyah tu ada kat luar, kena tarik. Kata sudah, siapa pula dalam tadi? Kalau kita Melayu berapa lah, kira nak lari lah, hantu. Kalau kita, lalu dia patah balik ke dalam, dia tengok-tengok tak ada dah, Nabi tinggal seorang. Maka Nabi kata, tadi itu Jibril. Ini dua riwayat. Maka kata ulama, Allah menyerupakan malaikat Jibril menjadi wajah Dilyah Al-Kalbi dan dilihat oleh seorang sahabat. Allah menyerupakan Jibril jadi lelaki dan tak tahu wajah siapa, dilihat oleh Ibnu Abbas. Allahu Akbar. Lalu ulama bahas, kenapa Dilyah Al-Kalbi? Ini ulama bahas, kenapa Allah rupakan dengan Dilyah Al-Kalbi? Kerana kata ulama, di antara sahabat yang paling segak, paling handsome ialah Dilyah. Nabi tak usah cakap lah, Nabi tak usah sembang lah handsome Nabi. Ni antara sahabat yang paling handsome ialah Dilyah. Maka kata ulama, oleh kerana dia paling handsome, paling cantik, paling segak di kalangan sahabat, maka Allah menyerupakan wajah Jibril menjadi wajah dia. Kenapa? Sebab keindahan malaikat ni, dia indah, dia cantik. Bila kita sebut syaitan, kan selalu kita kait dengan wajah yang buruk. Dah ada orang tengok dah, dia kasyaf lah, tak apa macam-macam lah. Dia nampak telinga jatuh lah, dagu jatuh lah kat kedai makan, entahlah, wallahu a'lam. Lepas tu tengok kawan tu isap rokok, leceh lah. Tu namanya setan merokok. Kan? Kalau dia nampak gitu, nama dia setan merokok tu je lah. Wallahu a'lam lah, kita tak nak nampak. Na'udzubillahi min zalik. Nak sebutnya apa? Selalu bila kita sebut huduh ya, syaitan. Kita sebut perangai bodoh, buruk ya, setan. Bila sebut kemuliaannya, malaikat. Kecantikannya, malaikat. Begitu. Maka rupa Jibril jadi Dilyah. Kenapa? Dilyah cantik, handsome, segak. Ibnu Abbas tengok lelaki dan dia tak describe macam rupa sahabat. Dia tengok rupa orang lah. Begitu. Allahu Akbar. Baik. Musa Samiri, dia nampak. Cuma tafsir tak sebut macam mana dia nampak. Tapi dia tahu itu Jibril. Lalu bila Jibril tonggang kuda, Jibril naik kuda, Allahu Akbar. Kan dalam perang Badar kan,
Dalam perang Badar Nabi munajat. Nabi munajat sampai jatuh ridak Nabi. Punya tinggi Nabi munajat bila tengok Abu Jahal sampai di Badar, 164 kilometer dari Madinah, Badar Al-Kubra. Lalu bila jatuh ridak Nabi, Nabi pun terdiam sekejap. Bila jatuh ridak, Abu Bakar ambil sambil menangis. Abu Bakar kata, cukup ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Sedih Abu Bakar tengok Nabi. Nabi munajat, tinggi tangkat tangan. Kemudian Nabi diam, sebentar jatuh tangan, Nabi diam. Tiba-tiba Nabi dongak, Nabi tunjuk di langit. Nabi kata, itu dia malaikat turun dengan kuda mereka. Allahu Akbar. Maka malaikat dia menunggang kuda dalam perang Badar. Ni cerita ni zaman Nabi Musa. Allah min atharir rasul, kata Samiri, aku ambil daripada bekas, bukan taksir, semua sebut bekas tapak kaki kuda Jibril. Maka malaikat menunggang kuda. Itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perang Badar, malaikat yang turun dalam kitab Syama'il, malaikat yang turun dari langit yang kedua. Malaikat langit kedua turun membantu Rasulullah dalam ghazwah Badar Al-Kubra, di mana ribuan malaikat, bisalasati alafim minal malaikah. Allah menyebut dengan dua ayat. Pertama, 3,000 malaikat. Ayat kedua, bi khamsati alafim minal malaikah. Khamsah, 5,000. Tu dia tuan-tuan. Tentera berkuda malaikat 3,000, tentera berkuda malaikat 5,000. Sampai ada sahabat yang mendengar rengekan kuda di sebelah, baca dalam bab perang Badar. Sahabat dengar, tengok tak ada orang, pergi bunyi kuda. Mau kita awal lari. Jadi penakut. Sahabat duk tengok debu naik. Sahabat kata, aku tengok debu naik, bunyi rengekan kuda, tapi aku tak nampak kuda. Itulah malaikat. Nabi nampak. Aku nampak ada sahabat yang kepala, ada musyrikin kepala putih dulu. Aku nampak kepala tu putih, pedang aku tak nampak. Allah, ni kerja malaikat. Allahu Akbar. Aku nampak, kata seorang sahabat, seorang musyrikin, dipotong tangannya, kudung tangan dia. Aku tak nampak pun pedang. Tiba-tiba tangan dah jatuh. Allahu Akbar. Ini malaikat. Maka Allah cerita Musa Samiri zaman Nabi Musa. Dia kata, aku tengok Jibril. Dia tahu itu Jibril. Lalu Jibril naik kuda. Salah satu bekas tapak kaki kuda tu aku ambil tanah. Faqabatu qabdah. Faqabatu fi'lun madhi, aku telah ambil apa? Qabdah, satu genggaman. Aku genggam tanah tu, aku tahu tu tapak kaki kuda dia, aku ambil. Kemudian fanabaztuha. Ini masih lagi ayat 96 surah Taha. Fanabaztuha, aku campak. Apa nak sebut? Lebih sedap kita sebut aku taburkan. Lagi sedap. Kalau campak, alqu campak. Fanabaztu, nabaztu, nun ba'zal. Nabaz makna tabur. Fanabaztu, tu makna akulah, fi'lun madhi. Fanabaztu ha tu dekat perhiasan tadi yang dia dah jampi tu. Lalu aku ambil tanah tu, bekas tapak kaki kuda Jibril. Fanabaztuha, aku pun tabur dekat emas itu sambil aku jampi. Wa kadzalika sawwalat li nafsi. Allah tutup ayat 96 Taha. Demikianlah wahai Musa, aku sawwalat li nafsi, demikianlah nafsu aku telah membohongi aku, nafsu aku telah menyesatkan aku. Dia mengaku pula. Dia mengaku. Akhirnya panjang, nanti kita tengok ke depan kisah dia, bagaimana Nabi Musa menghalau dia jauh daripada Bani Israel. Allahu Akbar. Nak cerita ayat 95, 96 tadi, 88 Taha,
menceritakan tentang jalan jasadan lahu khuwar, dan akhirnya confessment, pengakuan daripada Nabi, daripada Samiri, bagaimana dia buat benda itu. Apa kita nak ambil pengajaran? Bahawa pertama, orang yang mengambil kesempatan untuk menyesatkan orang dengan tahap-hapa punya ajaran, yang ni sampai kiamat ada. Yang ni sampai kiamat. Dia ada follower sikit. Kalau zaman kita lah ni, dia ada follower sikit ramai, dia mula dia main buat ceramah tak payah semayang itu karut semua. Satgi dia main pula Allah Ta'ala ni dia macam makhluk halus, tak dapat dilihat. Main seorang perempuan pula ceramah 2-3 bulan lepas. Allah ni dia sama macam makhluk halus sebab tak nampak. Kepala otak hang menyamakan Allah dengan makhluk halus. Main seorang pula Nabi main bilik hotel dia di Makkah, lagi haram. Pening tuan. Akhir zaman ni dia main macam-macam. Tu kita tak sembang lagi. Tuan-tuan pergi pejabat agama, tuan kawan pergilah. Kau ada jumpa geng-geng kawan-kawan kita, geng Jakim, kau pergi tanya mereka. Berapa banyak ajaran sesat di Malaysia yang difatwakan sesat oleh Majlis Fatwa Kebangsaan. Penat, letih kita. Letih. Benda-benda macam ni memang ramai ikut. Tak sembang lagi bahtera Nabi Nuh di Terengganu. tak sembang lagi hak pi mesyuarat di langit kedua. Langit kedua pi mesyuarat, kira kemah dah mati dah pun, letak hang lah jawab dengan Allah. Malas nak sembang, letih kita. Cuma kita mesti hazard. Saya, tuan-tuan muslimat, please ensure diri kita, anak cucu kita ke depan ni, kita ni kuih tua lah. Tuan-tuan tak rasa risau ke? Tuan-tuan rasa risau kita? Kita getting older and older and older. Kita semakin tua. Walaupun semakin tua, semakin berselera. InsyaAllah. Dia yang tu tak boleh buang, Ustaz. Dia lagi tua, dia lagi syok, InsyaAllah. Nasi tak makan pun tak apa. Rokok mau balas. Dia makin tua. Anak kita pula, cucu kita pula. Tuan-tuan tak rasa risau dengan hadis-hadis Nabi, tanda-tanda kiamat yang banyak. Apa yang berlaku di Riyadh sekarang dengan muziknya, dengan kita tengok naik takut. Kan? Kapi-kapi Mak Saleh memuji pemerintah Arab Saudi. Inilah keterbukaan. Nabi habaq lama dah. Cerita Najat ni Nabi habaq lama dah. Tuan buka hadis bersepah. Tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kecil banyak dah. Perempuan lebih ramai dari lelaki. Ilmu diangkat, ulama dimatikan. Biqabdil ulama. Antara tanda ilmu diangkat, tanda kiamat ilmu diangkat, kata Nabi. Dan tanda ilmu diangkat, biqabdil ulama. Allah matikan para ulama. Silih berganti, mati. Bila mati nak ganti seorang payah. Banyak dah arak diminum, diberi nama macam-macam, nama timah, macam-macam. Kalaupun mereka janji mereka nak ubah, okey, ubah nama jenama. Anak minum pun punya pasal, hak kamu. Tapi kita nak sebut, jangan sebut nama-nama lagu tu. Macam-macam. Arak, zina jadi benda biasa. Allah, tanda ni bersepah dah depan kita. Memang kadang-kadang kerisauan kita penat jadi pada anak cucu aku. Memang risau tuan-tuan dengan teknologi yang semakin canggih. Lagi canggih teknologi, lagi mengkurang hajarkan manusia. Ni trend sekarang ni, trend guna FB kita, postkan benda lucah. Kemarin tu imam masjid saya, Ustaz Burhanuddin, post dalam Facebook dia. Dia kata, saya tidak tahu menau, saya tidak bertanggungjawab di atas post lucah dalam FB saya. Tu imam pun kena. Ramai kawan-kawan kena. Dia main gelek lah, perempuan kena rogol lah, macam-macam. Hal lucah semua. Video.
Lepas tu kita pula tag kat kita. Amboi. Teknologi lah. Ya Allah, ya Tuhan, tuan-tuan. Dah mula kita naik semak. Kita dah guna Facebook, online classes lah, apalah. Saya ada online class Isnin dengan Sabtu. Mula semak pun lagi tengah-tengah online, dia punya keluar. Mampu dia main gelet tunjuk pusat kat kita. Terbang kupi aku. Karut tu ni akhir zaman punya pukul. Tuan tak risau kah tengok muka cucu anak tuan-tuan? Anak cucu kita risau. Honest kita sebut, kita risau. Sebab mereka nak pergi ke depan 20 tahun lagi, 30 tahun. Macam-macam perangai tu ada. Aduh imam, letih tuan-tuan. Maka kita mesti faham serangan-serangan terhadap melucutkan akidah yang ini well prepared. Yang ini satu benda yang preparation mereka memang well organized. Ingat atas prinsip walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu dasar dia. Kepala dia Yahudi Nasara. Itu dasar dia. Sampai kita ikut, mereka takkan diam. Maka kita mesti hadar, kita mesti faham Islam, iman kita satu aja sumber dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada sumber lain, tak ada. Apalah hamailah ajaran tek kunci napa pun, hang nak abang kata tak payah semayang, ini semayang semua Nur Muhammad punya cerita, kita ni Nur Muhammad. Oh, kemah. Tanya Nur Muhammad tak tahu. Dia tanya dia, Nur Muhammad tu apa? Saya tanya dia. Mampu dia nak jawab. Main ikut-ikut ya. Puak ni pun main ikut dah. Bukan dia tahu. Sampai saya pernah teleconference dengan student di Kanada. Kita duduk Sungai Petani live di Kanada. Teleconference lah pakai telefon. Sejam ceramah ni lenguh tangan pegang telefon zaman dululah. Zaman tahun 98, 99 dulu. Pakai teleconference, pakai telefon, kita duduk atas kursi, baju tak pakai, duduk ceramah dulu pun. Kan? Bukan apa. Tak ada lah pusat terjojoi. Ingkatlah sikit kain tu. Pergi baju tak pakai lah, maknya terang lah, dah dapat tak dapat. Kita dengan hangat panas, ceramah sejam. Lepas tu, mereka antara yang mereka question kat saya, Ustaz urai sikit Nur Muhammad. Mampu sampai tahap tu. Tanya mereka Nur Muhammad tu apa tu? Tak tahu mereka tak boleh jawab tuan-tuan. Sembang lah, main ikut orang lah. Shortcut semua nak pergi syurga. Ni ajaran akhir zaman. Jaga elok. Dia main satu. Jakim tak larat kepung. Majlis fatwa tak larat. Kadang-kadang letih. Kesian kita tengok. Macam-macam dia datang. Walaupun kita ada pusat pemulihan di Rawang, pusat pemulihan akidah di Rawang, kita letak situ, jaga elok apa 6 bulan lepas keluar tu jadi orang elok lah. Yang duk merepek lagi. Astaghfirullah. Macam-macam tuan-tuan. Sebab itu kita nak sebut kesimpulan besar apa dia? Ialah serangan terhadap akidah berjalan sampai kiamat. Hazar, berhati-hati. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala cerita pada ayat ini? Lalu Allah jawab balik, tidakkah mereka fikir bahawa patung itu tak dapat berkata-kata dengan mereka? Tak boleh fikir ke? Patung tu bukan boleh bercakap, dia jampi. Jadi Musa Samiri tu pun takkan apa tak boleh fikir. Firaun nampak tengok tenggelam, apa tak boleh fikir lagi ke? Allah tempelak mereka dan tidak dapat menunjukkan jalan kepada mereka. Liyahdiyahum, tak ada nak tunjuk hidayah, petunjuk, tak ada. Sebab antara sifat Tuhan, sifat Allah ialah Allah, nama Allah Al-Hadi. Nama Allah Ta'ala antaranya Al-Hadi. Hak duduk dalam Quran. Nama Allah 99. Hak 99 tu hak duduk ada dalam Quran. Nama Allah tidak terbatas. Kita tak tahu, tak terhitung. Hak 99 Nabi sebut tu hak duk ada dalam Quran. Antara nama Allah Al-Hadi. Bila kata Al-Hadi, hidayah, hadi, makna petunjuk.
Allah lah yang bagi petunjuk, bukan lembu bodoh ni yang dijampi oleh Samiri. Mereka menjadikan berhala yang disembah dan mereka melakukan kezaliman. Makna nak sebut kehancuran ataupun suatu bentuk planning terhadap merosakkan akidah ummah. Ini memang kerajaan memang pantau. Oh, itu kita tabik. Memang kerajaan pantau. Jakim pantau, tengok pelik sikit, panggil. Tak apa-apa ajaran merapu merepek untuk merosakkan umat yang berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita mesti faham bahawa sesungguhnya ia merupakan satu perancangan yang kadang-kadang musuh di belakang. Musuh di belakang untuk menghancurkan umat Islam. Maka kita kena pastikan iman kita mantap. Kita kena tengok anak cucu kita, didik mereka, supaya bila kita pejam kedua kelopak mata kita, kita tak perlu risau dah. Jaga tuan-tuan. Akhir zaman tanda-tandanya semakin banyak dan kita memang duduk di fasa itu. Fasa tanda-tanda kiamat yang terlalu banyak, iaitu tanda-tanda kecil yang bermain di hadapan mata kita. InsyaAllah saya sambung bulan depan. Walamma suqita fi aidihim. Kita lihat nanti ayat 149 pada bulan yang akan datang, insyaallah ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.